bagaimana kita nak jadi rising star dalam masa 9 bulan, ya, paling lama pun 12 bulan, ya. 9 dan 10 bulan dengan strategi, ya, yang betul, ya, dengan strategi yang betul, ya, dengan usaha yang berterusan, ya. Itu kita yang penting, strategi yang betul, usaha yang berterusan dengan komitmen yang tinggi. Itu yang perlu ada pada sikap yang perlu ada pada kita semua sebab kita nak berjaya dalam dunia bisnes ni, dalam dunia keusahawanan ni, itu sangat-sangat orang kata membahagiakan. Kejayaan itu adalah suatu kenikmatan, ya, dalam perjuangan hidup kita, betul kan? Jadi kalau kita semua sudah berjaya, alhamdulillah kita mencipta legacy untuk diri kita sendiri. Jadi kita dah dalam hidup ni, kita bukan nak pecahkan rekod peribadi orang lain. Kita bukan nak pecah rekod peribadi orang lain. Kalau orang lain masuk dalam acara sukan ke lumba lari dan sebagainya, dia nak pecahkan rekod peribadi orang lain. Tapi kalau dalam dunia keusahawanan sebenarnya, kita fikir nak pecahkan rekod peribadi kita sendiri. Itu kita nak mencipta income, ya, yang belum pernah kita cipta sebelum ini. Kita nak mencipta sebuah kejayaan dalam bidang keusahawanan yang belum pernah kita cipta sebelum ini. Alhamdulillah, insyaAllah, kan. Jadi kita dalam dunia perniagaan seperti ini, kita perlukan mentor, kan. Jadi sama, ya, macam selalu saya sebut, kalau nak mendaki gunung yang tinggi, perlukan seorang malim gunung, seorang mentor lah bahasa dia, kan, yang boleh membawa kita sehingga ke puncak. Jadi alhamdulillah, bersama dengan tim Global Success, kita ada beberapa orang, ramai, ya, alhamdulillah, yang sudah memainkan peranan. Ada berapa orang global director, kan, director dan sebagainya yang memainkan peranan, ya, sebagai seorang mentor. Sebab tu saya nak tuan-tuan dan perempuan, kalau benar-benar nak sukses dalam bisnes ni, kena orang kata apa, membimbing diri kita. Ya, kena berusaha jadikan kita sebagai mentor kepada tim kita. Ini dah masuk lebih kurang 18 orang, alhamdulillah. Ada yang masuk keluar kan. Sebab mungkin masalah lain dan sebagainya. Biasalah, ya, yang masuk, yang orang kata kalau data tu kecil, kan, dia memang data kecil. Itulah dia, kan. Itu kita katakan, kalau orang kata macam tu juga, kalau semangat kecil pun dia akan cipta benda yang kecil-kecil. Data kecil pun dia tak boleh nak menyempil masuk, kan. Nak menyelitkan diri masuk dalam Zoom pun tak lepas. Itu yang kita kena belilah. Biarlah kita data kita terbesar sikit, ya, sebab modal ini, apa yang mana data handphone kita tu adalah modal kepada perniagaan kita, kan. Kalau setiap perniagaan dia perlukan modal, perniagaan dalam bentuk networking ini, dalam pembinaan rangkaian ni, handphone adalah suatu aset termodal, ya, yang sangat penting. Jadi biarlah kita, maksudnya ada handphone yang agak orang kata okey lah, maknanya tak mahal pun tak apa, tapi handphone yang boleh diguna pakai untuk bisnes, kan. Kemudian ada data, ya, yang cukup, ya, supaya kita dapat mengikuti program-program ni dengan mudah, kan. Kalau data kecil tu masuk je tak dapat masuk sikit, sekejap je dah ni, kan. Dan saya tak galakkan pakai prepaid. Kalau prepaid ni tengah-tengah sedap tengok kena top up, terputus, kena top up pula, kan. Lepas tu asyik kena top up je, kan. Jadi biar kita ambil yang postpaid, panggilan tetap, apa yang data tetap. Sebabkan sekarang ni murah, tak mahal dah macam dulu, kan. Ambil, ya, pada kita RM48 tu dah memadai dah sebulan. Kan, paling rendah RM48 lah, ambil data yang lebih kurang macam tu, RM48 sebulan. Sebab kita bukan saja nak hadirkan diri dalam program training online macam ni, tapi kita juga nak berhubung dengan prospek-prospek kita, ahli-ahli kita. Kita pun data pun rendah, susah, kan. Lepas tu asyik bila tengok duduk dalam grup, bila banyak maklumat sampai, kita dah mula nak left. Kadang-kadang kita ni tak pandai sebenarnya. Kita tak pandai, contohnya macam mana cara kita sebenarnya, bukan yang bagi alasan memory dah penuh ni, sebenarnya dia tak tahu. Sebenarnya dia boleh setting benda tu dekat media visibility tu. Dia ada perkataan, kalau dekat setting tu, pergi dekat setting tu, kita akan nampak perkataan dekat setting, dekat status kita tu, ada perkataan kita sebut dalam bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu saya tak faham lah. Ada yang setting bahasa Melayu tu, dia lain pula dia punya tu, kan. Dia punya dalam bahasa Melayu tu. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil media visibility. Kat situ tu anda klik kat situ, anda tekan no. Bila anda tekan no, maknanya semua apa yang masuk dalam handphone anda, dia tidak akan pergi ke galeri anda. Dia tak masuk dalam memory. Itu saya nak bagi faham tu, ramai tak tahu.
Dia tak masuk dalam memori. Bila dia tak masuk dalam memori, dia tak memberatkan handphone. Kan, jadi jangan bagi cakap saya banyak sangat info masuk, video masuk, handphone saya jadi hang. Itu dia tak reti sebenarnya, kan. Tak ada timbul permasalahan itu kecuali dia bagi alasan saja. Dia nak left, dia cakap handphone penuh lah, memori lah apa semua, kan. Inilah dia, kadang-kadang bila kita berada di kelompok yang orang kata positif, kan, kelompok yang kita boleh bina kejayaan, tetapi kalau sikap kita negatif, kita tak akan nampak manfaat, kan, kelebihan mengapa kita duduk dalam grup yang boleh membantu kita mengubah nasib diri untuk bersikap lebih positif, okey, untuk bagi peluang kita untuk menjadi usahawan, mencipta pendapatan yang besar, bercakap dengan topik kesihatan, topik motivasi, semua yang sangat berfaedah, kan. Jadi kalau orang tu dia tak nampak tu juga, dia macam itulah. Jadi kalau itulah keadaan dia. Dia boleh left grup yang penting, tapi dia boleh join pula grup merapu pula tu. Duk sembang kosong, itu dah katakan buang masa, kan. Sebab kita hari ni kalau kita tak berusaha nak mengubah diri kita, siapa lagi nak ubah? Siapa nak ubah sikap kita, sifat kita kalau bukan kita sendiri? Dan kadang-kadang kita nak berubah ni, kita tak tahu cara nak berubah, maka kita duduk bergaul bersama dengan orang kata mentor kejayaan kita supaya boleh bantu untuk mengubah sikap kita, sifat kita ataupun nasib diri kita dan mengubah keadaan diri kita, insya-Allah, ya. Okey. Itu yang paling penting. Sekarang dah ada lebih kurang 19 peserta yang dah masuk, alhamdulillah. Jadi saya minta semua sediakan pen dan kertas. Malam ni saya akan saya suruh tulis, anda tulis, dan ini perlu untuk anda bentangkan. Okey, kita akan nak mula dah, insya-Allah. Sebab saya pun tak boleh lama, sebab 11 saya dah janji dengan orang yang saya nak jumpa sebenarnya pukul 11.30 malam. Sanggup dia nak jumpa lewat-lewat malam dengan saya, kan, sebab nak tahu tentang bisnes ni. Okey, jadi sekarang ni, pertama sekali ialah yang perkara penting yang pertama, itu anda kena sedar bahawa bila kita buat sesuatu bisnes, kita nak apa? Apa yang kita nak sebenarnya? Kita nak income. Tak payah nak berpura-pura lah, tak payah nak orang kata berlakon lah, betul tak, kan? Kan, tak payah nak berlapik-lapik lah, sebut terang-terang. Bila kita nak buat usaha ni, kita nak duit, kita nak income. Duit bukan segala-galanya, tapi hampirlah segala-galanya perlukan duit, betul tak, kan? Cakaplah nak pergi umrah, duit juga. Nak semayang pun kena ada duit, kan, betul tak? Kan, kalau nak tak perlu duit, tak beli kain telekung pun kan perlukan duit, kan. Sejadah pun perlukan duit, betul tak, kan? Nak beli Quran perlukan duit. Nampak tak? Dalam bab amal ibadah pun perlukan duit, betul tak, kan? Apa lagi dalam memenuhi kehidupan kita seharian. Maknanya saya nak tekankan yang pertamanya ialah bila kita buat satu usaha, kita nak dapat, target kita ialah pada income. Betul tak, kan? Dan orang ni kalau dia boleh dapat income yang banyak dengan Agile Nutrition, dia tak akan ke mana-mana dah. Kan? Dia akan bagi semangat. Kan, betul tak, kan? Itu dia, kan. Kadang-kadang yang bagi semangat untuk kita terus bergerak. Sebenarnya itu yang saya sebut, the best motivator is money. Bukan saya. Betul tak, kan? The best motivator is money. Yang menggerakkan kita, semangat kita ialah duit. Kan? Kalau tak dapat duit, cakap banyak mana pun, berbuih-buih mulut pun, kan, berjela-jela pun, kalau tak dapat duit, tak ada semangat. Betul tak, kan? Itu yang kita kena faham. Maknanya, kalaulah kita faham tu, the best motivator is money, kita nak duit dan kita tahu orang yang kita jumpa pun, prospek kita, kan, betul tak? Dan agak-agak daripada 10 orang yang kita jumpa, berapa orang nak duit? Betul tak? 10 kan? Nak kata 10-10 kan, gitu, kan? Kan, betul tak, kan? Dan 10 orang kita jumpa 10-10 nak duit, betul tak, kan? Okey. Kenapa, ya? Kalau kita bercakap, satu kita sebut, pertama, kalau kita bercakap tentang kesihatan, sihat, betul tak, kan? Cakap saja sihat, betul tak, kan? Betul tak, kan? Cakap saja sihat, maka kita perlukan duit untuk menyihatkan tubuh kita. Setuju ke setuju? Betul tak, kan? Cakap soal kesihatan, kita perlukan duit untuk, jadi sebab kategori manusia ni, dia ada 3 tahap sihat, super sihat. Kita super sihat.
Super sihat ialah orang yang sentiasa menjaga kesihatan dia dengan mengambil produk-produk nutrisi yang terbaik. Nampak dia bila dia mengamalkan, contohnya satu hari dia setiap hari mengamalkan Agicera, contohnya lah kan, dia seorang yang pengamal tegar Agicera, contohnya kan. Jadi dia akan berada di tahap sebenarnya super sihat. Orang yang super sihat ni, bila datang ujian virus, ujian penyakit, dia turun ke tahap kedua. Itu apa dia? Sehat. Jadi tuan-tuan kena fahamkan benda tu. Fahamkan benda tu sebenarnya, bila kita amal nutrisi yang terbaik di produk nutrition, kita nak pergi pada super sihat. Supaya dalam keadaan super sihat, dia membuatkan kita boleh buat kerja-kerja yang luar biasa. Kita sentiasa dalam keadaan lebih bertenaga daripada orang lain. Tak ada rasa cepat penat, cepat lemah, letih lesu, mengantuk, nampak mudah mengantuk dan sebagainya. Perkataan kelesuan itu, ya. Jadi seperti yang pertama, topik pertama, yang tajuk pertama tu kesihatan. Dia nak super sihat. Jadi bila super sihat ni, di mana dia kena ada perbelanjaan, peruntukan perbelanjaan untuk kesihatan. Kan, sekiranya kita tidak berbelanja sedikit pun untuk menjaga kesihatan, kita tak belanja sikit pun untuk menjaga kesihatan. Nescaya hari inilah hari ini, masa kita sihat ni, masa kita muda ni, tak belanja sikit pun untuk kesihatan, nescaya kita terpaksa belanja dengan banyak untuk merawat penyakit satu hari nanti. Nampak? Ini adalah slogan yang anda kena cakap dengan semua orang. Kalau kamu tak belanja sikit pun untuk kesihatan kamu pada hari ini, nescaya kamu terpaksa belanja banyak untuk dengan banyak sekali pada esok hari, kemudian hari, untuk merawat penyakit. Nampak? Bukan nak jaga kesihatan, tapi nak rawat penyakit. Okey, kerana penyakit itu datang daripada orang yang tidak serius, tidak menjaga kesihatan yang baik. Penyakit datang daripada orang yang tidak menjaga kesihatan je. Itu yang pertamanya. Jadi bermakna sebenarnya kan, okey. Jadi faktor pertama, kesihatan ini memerlukan pendapatan, memerlukan support ekonomi. Sebab tu saya kata, kita buat bisnes ni kita nak pada pendapatan. Sebab bila kita dapat income yang banyak dengan AG Nutrition, dengan sendirinya kita mampu berbelanja, memperuntukkan sebahagian pendapatan tu, untuk membeli produk-produk nutrisi ini untuk menjaga kesihatan. Nampak Jadi mana kesihatan dia berhubung dengan kewangan. Dia berhubung dengan kewangan. Betul tak kan? Itu pertama. Okey. Yang keduanya kan. Okey. Yang keduanya. Terus kita perlukan pendapatan untuk membawa kebahagiaan kepada diri dan keluarga kan, dan masyarakat. Maknanya kita perlukan income, pendapatan ni, kita perlukan untuk tujuan kebahagiaan hidup. Tujuan kebahagiaan hidup. Okey. Maksudnya sini, contohnya bila datang cuti sekolah kan, kita nak bahagiakan anak-anak, bawa dia berjalan. Betul tak? Takkan nak pergi padang permainan kanak-kanak saja main jongkan-jongkit. Kamu di ujung sana, aku di ujung sini. Setiap hari main jongkan-jongkit sebab free, tak kena bayar kan? Jadi kita nak bawa anak-anak kita tu pergi berjalan tepi pantai, pergi resort, betul tak kan? Pergi PD ke, pergi Melaka ke, pergi Langkawi ke, betul tak kan? Ataupun pergi ke luar negeri ke, betul tak? Kerana kita nak membahagiakan kehidupan diri, keluarga, dan kalau kita maksudnya bersedekah itu sendiri, maknanya kita memerlukan, maknanya di sini dalam bab kebahagiaan ini termasuk sedekah, infak, sedekah. Bila kita bersedekah pada orang lain, kita membahagiakan orang lain. Betul kan? Jadi itu tujuan kita kena ada income. Ya kan? Kena ada income. Kan? Dengan ada duit, ada income kan, kita mudah untuk memberi kepada orang lain dan kita nak jadi tangan di atas. Bagi tahu kita nak jadi apa? Tangan di atas, bukan tangan di bawah. Itu asas pertama. Asas kedua lah. Kita masih dalam bab kebahagiaan. Bab kebahagiaan, kita nak jadi tangan yang di atas, tangan yang memberi. Kita tak nak jadi tangan yang di bawah. Jadi kita nak melakukan begitu. Jadi itu membuka minda orang. Okey. Yang ketiganya itu saya kata bab kebahagiaan Sebab kita sebut di sinilah Okey, duit ini kan orang kata memang orang kata tak boleh membeli kebahagiaan. Memang duit tak boleh membeli kebahagiaan. Tetapi tanpa duit, orang tak boleh hidup bahagia. Setuju ke setuju? Kan? Duit memang tak boleh membeli kebahagiaan. Tapi tanpa duit kan, hidup tak bahagia. Betul kan?
banyak benda yang keinginan kita, impian kita dalam hidup tak dapat ditunaikan. Itu yang kedua. Mana satu kesihatan, yang kedua ialah kebahagiaan hidup. Yang ketiga ialah keselamatan. Ya, keselamatan. Ya, kita fikir keselamatan anak-anak, kita kata anak-anak belajar universiti. Kalau ada duit, pasti kita belikan kereta. Walaupun kereta orang kata apa? Myvi ke kan? Kereta apa lagi? Axia ke? Walaupun anak masuk universiti saja, kita ada duit, mana atas faktor keselamatan, kita belikan dia kereta. Supaya dia tak naik motor. Kalau dia naik motor kan, jatuh atas jalan sikit tapi tak cedera pun, tapi dilanggar lori lah, langgar kereta lain, kenderaan lain sebagainya, meninggal hanya kerana jatuh motor tapi dilanggar pula oleh kenderaan berat. Nampak Tapi kalau dia bawa kereta tu keselamatan lebih baik lah daripada bawa motor. Betul kan? Kalau hujan pun dia tak payah nak berhenti. Jadi maksudnya lebih selesa, lebih selamat bawa kereta. Begitu juga dalam rumah tangga, rumah kita. Kalau kita ada rumah, kena pasang grill. Nampak? Itu tujuan apa? Keselamatan. Betul tak kan? Kalau kata kita bawa kereta, brake dah habis. Brake dah habis. Kalau kita bawa juga, maka dia boleh berbahaya. Kita tengok kadang lori, bas, rosak brake, langgar kemput, kemalangan yang teruk kerana keselamatan. Nampak Jadi maksudnya, belanja dengan keselamatan ni, walaupun kita ni, orang kata apa, kadang-kadang ialah tak ada duit, tapi bab keselamatan tak boleh diabaikan. Kan nak beli mangga pun, kadang beli mangga yang murah orang boleh pecahkan, kan? Beli mangga yang mahal sikit tak ada duit. Contohnya kan. Jadi maknanya perkara ketiga, kenapa kita perlukan income ini, kerana untuk tujuan menjaga keselamatan diri dan keluarga, kan? Betul kan? Jadi kita tengok makna dia merupakan satu keperluan. Contohnya, bila berlaku huru-hara dan sebagainya, macam berlaku COVID yang lepas, siapa yang ada duit, dia masih boleh berbelanja. Dia masih lagi, orang kata apa, walaupun dia tak boleh keluar kerja, tapi dia ada simpanan daripada perniagaan dia yang dia boleh menguruskan keperluan harian keluarga dia. Sebab tu kita kena buat persediaan kepada simpanan ini. Okey. Yang ketiga lah, maksud sebut keselamatan. Yang keempat, ialah faktor keempat yang kita kena fikirkan sama, ialah faktor kewangan tu sendiri. Faktor kewangan. Nampak Pertama, saya kata apa tadi? Kesihatan. Kedua, kebahagiaan. Memang itulah dia perkara-perkara penting dalam hidup kita, nak bahagiakan anak-anak. Betul tak kan? Datang hari lahir, kita kena beli hadiah ke anak-anak. Betul tak? Contohnya, kalau beri hadiah ke orang sesayang, maknanya duit juga semua tu. Kebahagiaan, kalau tak ada duit kan, nak beli hadiah pun tak ada duit kan? Betul tak? Sedih kan? Beli lilin dia sebatang, embus kan? Kek tak ada, duit tak ada, kan? Beli lilin dia. Macam tu kan? Itulah keadaan dia. Kalau tak ada duit, tak boleh membahagiakan orang-orang yang tersayang. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga yang saya sebut tadi ialah keselamatan. Dan yang keempat ialah kewangan. Tapi kalau kita kewangan ni macam ni kita sebut pada orang, kita bagi buka minda, kita sebut macam ni. Hakikatnya dalam hidup kita, kita dapat lihat kebanyakan orang tanya dia, kan, engkau punya perbelanjaan sebenarnya melebihi pendapatan atau pendapatan melebihi perbelanjaan? Dalam bab kewangan. Dalam bab kewangan, cuba kita tengok kan. Hutang banyak ke simpanan banyak? Kan? Kita tengok kan. Hutang banyak atau simpanan banyak? Nampak Jadi sekarang ni kita tahu posisi kedudukan kewangan kita. Banyak hutang ke? Kan? Banyak simpanan. Jadi kalau kita tengok situ, banyak hutang, maknanya macam tempurung kita, lubang dia besar. Masuk air macam mana pun, air dia tetap tembus. Betul tak? Tuang air macam mana pun dia tembus. Kita tak boleh tutup. Sebab memang dalam hidup kena belanja. Dalam hidup, kepala hidup tak boleh belanja. Mana ada orang ada duit, dia kata, aku tak nak belanja lah duit ni. Tak boleh. Betul tak kan? Hari-hari dia belanja. Jadi makna menyebabkan perbelanjaan melebihi pendapatan. Jadi di sini, barulah kita kata target untuk nak melepasi masalah ini. Untuk melepasi masalah ini, kita sebut, maknanya kita semua kena bina income berapa? 5 angka. Anda catat di sini. Ada catat di sini, aku nak bina income 5 angka yang stabil. Catat di sini, bahawa aku, sebab sekarang ni pendapatan 10,000 sebulan adalah pendapatan yang bertepatan dengan keadaan ekonomi hari ini. Betul tak? Setuju kan?
Pendapatan 10,000 sebulan bukan kaya. Bukan terlalu senang. Tapi 10,000 hari ini cukuplah untuk memenuhi keperluan hidup hari ini. Hidup tu jadi senang sikit. Saya senang. Bukan kaya. Sebab tu kita kena target. Itu saya kata target. Anda kena target 5 angka dan saya akan bagi formula tu sekejap lagi ya. Itu asas saya nak sebut dulu ya. Okey. Mana sini letak target untuk aku bersama institution, aku nak 5 angka. Target dulu. Bila anda letak target, baru anda bekerja ke arah target. Kenapa? Anda buat itu sebab anda nak memenuhi berapa? 4 keperluan. 1, keperluan kesihatan diri dan keluarga anda kalau sakit. Yang keduanya apa? Keperluan apa? Dalam bab kebahagiaan. Dan juga kita kata keperluan saat kecemasan juga kan. Kemudian keperluan dari segi keselamatan dan yang keempat ialah keuangan tu sendiri, perbelanjaan hidup kita tu sendiri ya, insya-Allah. Alright. Jadi di sini okey. Sekarang kita pergi sikit pada gerak kerja. Okey. Dalam perniagaan MLM ni kenapa orang buat? Kerana dia nak buat kerja ini dalam tempoh yang tertentu. Sebab tu dalam Zoom yang lepas, saya sebut anda kena buat, lakukan perniagaan ini seperti anda bawa kereta anda. Bawa kenderaan anda. Ya, anda menjalankan perniagaan ini seperti anda menjalankan kenderaan anda, kereta anda. Itu bila anda daripada keadaan kereta anda tu pertamanya anda kena start engine. Nampak Start engine dulu. Nampak Jadi kita start engine dulu. Tu kata panaskan. Start engine kereta anda dulu. Bisnes anda tu kena start dulu. Tu. Jadi bila kita nak start bisnes, maka di sini maka anda kena orang kata apa? Mendaftarkan diri dalam perniagaan. Itu dipanggil start business. Start business maknanya pilih package yang boleh bantu anda untuk capai income yang besar. Ya, pilih package yang terbaik. Bukan maknanya yang boleh bantu anda dapat capai impian income anda. Jadi package yang anda pilih atau ini cara saya bercakap ni sama seperti anda bercakap dengan prospek anda ya. Itu anda tiru cara saya bercakap. Sebenarnya saya bercakap pada anda, tetapi poin ini untuk anda gunakan untuk nak berdepan dengan prospek anda. Itu yang kadang-kadang anda dengar benda ni tapi anda tak duplicate benda ni. Itu perkataan duplicate ni saya nak sebutkan, copy paste ni. Itu yang kena buat kan. Okey. Yang poin saya sebut ni ya. Okey. Okey. Jadi ini sangat pentinglah ya. Orang kata apa? Perkara yang sangat penting iaitu seperti anda mula gerakkan mana pertama start engine. Start engine mana anda nak bermula dengan bisnes ni. Kemudian bila selepas tu anda mula gerakkan perniagaan anda, gerakkan kereta anda bawa gear 1. Gear 1 tu maknanya anda kena cari player. Tu perkataan yang saya ulang balik sekejap sebelum saya pergi kepada formula ya. Cari player. Player anda mestilah player anda mesti antara paling kurang 3 orang, minimal 3 orang ya. 3 ke 5 orang player anda. Okey ya. Mesti ada player anda. Okey, orang-orang di belakang anda yang akan bersama anda. Okey? Macam nak pergi mana kena team. Sebab ini adalah team work. Ingat ya, bisnes ini adalah bisnes teamwork, bukan bisnes seorang diri. Ya, bisnes team. Kita bekerja bersama dengan team. Kalau gagal bina team, gagallah bisnes anda. Ya, okey. Jadi itu yang katakan. Mana gear 1 bina, mana gear 1 anda kena ada player. Kemudian khususnya anda kena belajar perkara-perkara basic dalam perniagaan, iaitu profil syarikat, produk, pelan pemasaran, anda kena belajar. Teknik demo, itu adalah yang seterusnya. Okey, ya. Kemudian baru anda melakukan aktiviti, iaitu itu yang dipanggil sebagai recruitment. Recruitment, ya, untuk rekrut orang-orang baru di bawah tim anda. Rekrutmen ni sama ada secara langsung, itu anda pergi berjumpa, ataupun secara tidak langsung, itu anda membantu tim anda membina jaringan mereka, itu dipanggil apa? Rekrutmen secara tidak langsung, ya. Tapi kalau secara langsung anda buat penajaan direct sponsor, ya. Kalau anda membantu tim anda berkembang, anda melakukan indirect sponsor. Kedua-duanya sangat penting. Ingat, sponsor, direct sponsor, indirect sponsor.
Direct sponsor anda pergi jumpa sendiri. Indirect sponsor ialah anda orang kata membantu tim anda berkembang. Okey? Jadi itu seterusnya. Seterusnya akan masuk pada fasa momentum. Mana kenderaan itu akan berjalan dengan lancar, ya. Kenderaan anda akan berjalan lancar. Sebab tu saya sebutkan kadang-kadang kalau cara anda bawa tak betul, ya. Contohnya apa yang dikata cara tak betul? Patut masuk gear 1, anda dah masuk gear 7, gear 5, gear 4, gear 3, enjin mati. Bila anda nak berjalan tak boleh. Kan? Patut anda berada di gear 5, anda masih di gear 1. Nampak itu jadi masalah, ya. Berjalan tersengguk-sengguk kenderaan anda. Bisnes anda jadi tersengguk-sengguk ke anda tak duduk di gear yang betul. Kan? Ini sangat penting, ya, sangat penting. Saya selalu ulang benda ni. Okey. Kemudian anda kena ingat juga, tadi saya sebut perkataan kena ada dalam bisnes ni, teamwork. Ini perkara penting. Kemudian yang keduanya ialah, okey, tadi anda dah kata target, kemudian kena ada teamwork. Yang ketiga ialah, ya, anda kena lakukan duplikasi. Nampak yang ketiga anda kena buat duplikasi. Apa yang anda dapat daripada mentor, anda kena duplicate, copy dan paste. Anda kena pakai formula yang sama. Strategi yang sama dengan mentor anda. Ya? Sebab saya sampai kepada ambassador, maka anda pun kena berusaha untuk sampai kepada taraf ambassador. Itu lakukan duplikasi. Duplikasi ni apa dia? Duplikasi ialah contohnya, duplikasi yang dikatakan duplikasi tim tu sendiri. Itu daripada 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, 32 jadi 64, 64 jadi 100 berapa? 8, 108 pada 64, 100 100 berapa tu? Kan? 128 ke? Kan? 60, 128 ya. Kemudian daripada 128 jadi 256 orang, 256 orang, mana itu 1 jadi 2. Ke 1 jadi 2 dia berganda. Nampak Mana tujuan duplikasi ialah, catat ni tujuan lakukan duplikasi ialah penggandaan. Tujuan anda buat duplikasi ialah penggandaan. Saya akan cerita konsep penggandaan sekejap, tapi saya nak bagi anda duplicate dulu. Duplicate dulu, maknanya duplicate ahli anda. Pastikan ahli anda berkembang. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, nampak dan 5,000 lebih. Nampak Maksudnya di sini, sampai ke 1 tahun tempoh pembinaan anda akan tengok berlakunya penggandaan ahli. Nampak? Anda buat kerja duplikasi, anda akan berganda-ganda. Kalau anda tak buat duplikasi, ahli anda statik, tak akan bertambah. Okey, 1. Kemudian apa yang keduanya anda perlu buat ialah penggandaan. Tadi penggandaan ahli, dia akan diikuti dengan penggandaan jualan. Penggandaan jualan. Kan? Sebab tu dalam bisnes macam ni, anda bukan ataupun dipanggil duplikasi jualan, ya, duplikasi jualan. Okey, dalam bisnes ni anda bukan menjual sebanyak mungkin. Dalam perniagaan macam ni anda bukan menjual sebanyak mungkin. Dalam perniagaan ini ialah anda melakukan penajaan seramai mungkin. Membina tim ahli-ahli anda seramai mungkin. Jadi di sini bila ahli bertambah ramai, contohnya katakan kalau anda ada 10 ahli saja di bawah anda, dia membeli sekotak Ejisera, maka 10 kali 120, anda punya sale jadi RM1,200. Nampak Tapi kalau ada 1,000 orang membeli satu kotak Ejisera, nampak Membeli sekotak aja, berapa ada tu? Berapa tu? Ada 12,000 tak? Cuba tengok. Betul? Kita kali tengok. Okey. Kalau 1,000 orang, ya, 1,000 orang berbelanja sekotak Ejisera, maka bukan 12,000, RM120,000. Nampak? Ya? Tengok, saya pun salah kira. Nampak Sekiranya anda ahli 1,000 orang membeli sekotak Ejisera, maka nilai jualan anda menjadi RM120,000. Nampak Kalau anda dapat 10% daripada RM120,000, bermakna anda dapat RM12,000. Nampak Kalau anda dapat 10% saja daripada jualan tadi, anda dapat RM12,000.
daripada pembelian dia sebulan. Sebab tu saya kata bahawa anda kena buat, bila anda buat duplikasi tim tadi, dia akan jadi duplikasi jualan. Yang seterusnya maka dia mana penggandaan dalam jualan, ya, penggandaan jualan, dan akhirnya jadi penggandaan income, ya, penggandaan income. Itu dia. Kemudian satu lagi yang sangat penting dalam bab penggandaan ini, mana dia akan berganda, keahlian anda akan berganda, jualan anda akan berganda, mereka akan ramai orang menajar di bawah anda. Okey, income anda akan berganda, dan paling penting ialah masa anda akan berganda. Nampak Ini yang paling penting saya tekankan, itu masa anda akan berganda. Apa maksud masa akan berganda? Contoh, kalau saya duduk di sini, saya ada tim yang besar di seluruh negara. Saya sedang bercakap dengan anda, percaya atau tidak, ada jaringan saya yang mungkin tak hadir program tapi sedang menaja. Percaya atau tidak? Ada kan? Maksudnya ini yang kita nak. Kita nak saat kita mungkin sedang ada di sini, tapi grup kita sedang membina, sedang membuat penajaan. Itu yang dipanggil sedang berlaku duplikasi, sedang berlaku penggandaan. Nampak? Ya? Ini yang menyebabkan walaupun kita hanya membeli sekotak sebulan, tetapi income kita boleh mencecah puluhan dan ratusan ribu ringgit kerana konsep penggandaan. Lebih-lebih lagi, produk kita adalah produk yang terbaik, yang memudahkan orang untuk membelinya. Okey? Jadi itu yang saya sebutkan. Jadi, ingat, kerja kita ialah membuat prospecting ataupun membuat recruitment. 3 perkara penting yang perlu kita buat. Pertama, duplikasi. Gerak kerja penting lah. Pertama, duplikasi, iaitu melalui recruitment dan prospecting, itu dipanggil duplikasi, mengadakan duplikasi, dan juga duplikasi penting juga. Satu saya nak tekankan, yang saya tertinggal, ialah duplikasi ilmu. Anda catat ya. Sebab nanti maksudnya sini, anda dengan tim anda dah kena start buat kelas dah. Ya, kena start dah buat kelas walaupun anda baru ada 2-3 orang ahli di bawah. Ingat, ini suruhan saya. Kalau nak kata perintah, ya. Saya nak bagi anda berjaya. Kan? Jadi anda dah kena buat, anda dah kena kumpul 2-3 orang ahli anda di rumah anda ke, atau di meja makan ke, apa ke, anda dah kena buat duplikasi ilmu. Ya, apa yang anda dapat malam ni, anda kena duplikatkan. Macam tu kan, baru anda boleh berjaya. Ya, kumpulkan beberapa orang, buat, tunjukkan anda adalah leader bagi tim anda. Ya, kalau tak buat kerja ni, memang tak ada harapan lah. Kalau asyik anda seorang je, tu yang kenapa anda tengok tim anda tak aktif, kerana anda tidak pernah buat kelas. Anda tidak, ini dipanggil group meeting. Ya, yang tepatnya dipanggil group meeting. Ya, group meeting kena buat. Ya, tak ada sekarang. Okey. Ni ada call, tak apa, minta maaf. Saya kena ni. Okey. Jadi itu dipanggil sebagai kena buat group meeting lah. Ya, masing-masing kena start. Jangan tunggu grup besar. Jangan tunggu, yang banyak alasan saya dapat ialah dia kata tunggu pandai. Tunggu pandai. Agak-agaknya siapa di dunia ni yang dia tunggu pandai lepas tu dia jadi pandai? Bagi contoh. Siapa kat dunia ni? Yang dia tunggu pandai. Lepas tu tiba-tiba dia jadi pandai. Kan? Semua orang kena melalui proses pembelajaran, dan juga kerana dia sebenarnya bila dia buat kelas tu, dia belajar untuk buat sendiri. Nampak tak? Walaupun dia buat kelas, dia belajar tu, dia belajar untuk handle sendiri. Inilah kelemahan kita, yang kita hanya bergantung kepada upline. Leader panggil meeting, baru kita pun tergegeh minta tolong kita datang. Tapi kita tak pernah handle, ya, group meeting kita sendiri. Kan? Kerana kita kata apa? Tak pandai, tak yakin. Sampai bila macam tu, kan? Jadi contohnya, kalau kata kita beranak, kan? Boleh tak kita cakap dah beranak anak pertama atau anak kedua tu, dia cakap dengan mak, kan? Mak tolong jaga, pasal apa? Siapa tak jaga? Tak pandai lah mak. Beranak pandai. Mak kata kan, beranak pandai. Tahu jaga anak tak pandai. Betul tak? Jadi kita semua bertanggungjawab. Sebab ahli itu adalah orang yang kita lahirkan.
Bukan upline anda lahirkan. Bukan saya lahirkan, anda yang lahirkan. Saya jadi bidan saja. Betul tak kan? Leader-leader ni dia jadi bidan saja. Dia tolong proses melahirkan. Dia mau tolong membantu proses kelahiran. Tapi anda yang kena membesarkan anak-anak anda. Itu yang saya tekankan. Benda ni, kalau anda tak main peranan ni, siapa nak jaga anak anda kalau bukan anda? Itu yang saya tekankan kat sini. Kena bergerak jauh lebih dari itu. Kalau betul-betul nak jadi usahawan kan. Okey. Kemudian itu saya sebut proses duplikasi, kemudian proses sponsor, rekrutmen, dan yang paling penting ialah servis, ya, servis. Servis pada memberi orang kata apa? Memberi khidmat kepada tim anda. Sebab tu sebenarnya tak boleh tunggu. Contohnya bila upline turun, program berjalan. Upline tak turun, program dah tak ketahuan. Dia kena sentiasa kan. Upline turun kan, ialah anda nak belajar daripada situ, nak tengok itu. Tapi anda cepat-cepat kena praktiskan apa yang anda tengok, ya. Upline tu buat macam ni, anda kena praktiskan. Sebab yang nak pada income ialah anda. Yang nak perubahan hidup ialah anda. Macam saya ni kan, nak cepat-cepat berjaya. Kita nak cepat-cepat berjaya kan. Bila kita nak cepat berjaya, kita nak buat sendiri. Tapi kita belajar tu, kita terus buat. Jadi yang anda memudahkan kerja upline anda, bila sebenarnya upline ni dia datang ada peringkat-peringkat. Ada satu peringkat upline ni, dia datang dia tak nak ikut buntut anda ke Lukile dah. Minta maaf cakap. Ada masa yang sampai masa dia tak nak ikut dah anda buntut anda ke Lukile. Ya, kan sebenarnya anda kena mengumpulkan buntut-buntut tu. Bang, tak maaf gurau Maknanya anda kena kumpulkan mereka upline yang datang di satu tempat untuk bermotivasi, buat jamuan. Contoh ni upline nak datang, panggil semua orang buat sikit jamuan-jamuan ringan kat rumah tu. Upline sebagai contoh, saya sebagai ambassador, contoh Cikgu Syida dan global director yang lain, leader yang lain, Pak Long ke, dia datang kan pakai semat dan dia bagi motivasi pada grup. Bukan selama-lamanya nak kena ikut bontot downline pergi menaja, tidak kan. Jadi gitu. Jadi kita kena buat kerja kita dan upline akan buat kerja dia, insya-Allah, ya. Alright, ini yang saya nak sekankan tentang 3B sebentar lagi, okey. Jadi servis tu penting. Okey. Kemudian okey, bagaimana anda nak didik ahli anda daripada dia baru join, baru lahir sampai dia dewasa. Nampak? Dewasa tu maknanya dia boleh berdikari. Sebenarnya ahli kita ni kita nak okey, memang awal-awal dia baru lahir. Bila baru lahir ada benda kita buat, itu dipanggil 3B. Anda catat 3B ni. Saya dah terang banyak kali. Tapi kalau lupa kena ingat balik 3B, ya. Okey, dan anda pergi sampai ke tahap dia berdikari. Okey, pertamanya ialah bila dah anda lahirkan dia, cuba tengok baby. Baby kalau baru lahir, apa benda yang kita suruh dia buat sendiri? Baby baru lahir ni. Ada tak yang kita suruh dia buat sendiri? Ada tak? Tak ada. Baby kalau baru lahir kan, kita bedakkan, kita mandikan, kita bedungkan, betul tak? Kita duduk, kita tidurkan, kita susukan, semua kita buat untuk dia. Jadi perkataan B pertama ialah buat untuk dia. Ya, perkataan pertama buatkan untuk dia. Makna sini bila ahli tu baru join, esok dia nak pergi menaja, anda yang tolong buat demo, buat penerangan, tapi suruh dia belajar, tengok kan, maksudnya situ. Anda buat untuk dia sepenuhnya. Nampak Itu perkataan buat untuk dia sepenuhnya. Kemudian bila sampai satu fasa, baby itu dah besar dah sikit. Dah boleh berjalan dah, walaupun bertatih-tatih. Nampak Dia boleh berjalan dah. Takkan anda nak buat untuk dia selama-lamanya? Betul tak? Contohnya, anda pegang tangan dia, pampers yang dia pakai itu suruh dia pegang sebelah tangan kiri itu, pegang tangan kanan dia, bawa ke tempat tong sampah tu, ajar dia buang pampers dia sendiri dalam tong sampah. Nampak Mana kita dah peringkat kedua, itu bantu dia buat. Perkataan kedua dipanggil bantu dia buat. Bukan selama-lamanya anda buat untuk dia sampai tua bangka. Minta maaf cakap itu bahasa dia. Kan? Tapi bantu dia buat. Kan? Maksudnya anda masih tolong dia. Masih bantu dia, tapi bukan sepenuhnya, sesuai dengan tahap usia dia.
Daripada kan. Contohnya kalau bantu untuk dia ni, sekurang-kurangnya mesti 3 kali demo. Sekurangnya mana 3 kali demo anda buat untuk dia. Tapi bila kali keempat, anda dah suruh dia yang buat demo sendiri. Jadi maksudnya kadang-kadang bila saya datang, lepas itu, dia yang kena buat demo AG Sarah tu. Bukan saya lagi. Takkanlah ambassador nak buat demo. Nampak jadi ambassador ni nak bercakap pasal apa? Closing, pasal duit. Betul tak kan? Takkan ambassador kan, anda nak turunkan taraf ambassador ada buat demo. Anda kena buat sendiri dengan penuh keyakinan. Sebab apa? Bila anda buat sekali kan, macam ni. Anda buat 2 kali, uish. Mana bila anda buat berkali-kali kan, anda dah mahir dah dalam buat demo. Tapi kalau saya suruh buat demo, tak pandai lagi. Kenapa tak pandai? Sebab bila ambassador balik, anda tak buat. Itu yang pengalaman saya kan, bila anda balik anda tak buat, ambassador ada baru buat, tapi bila ambassador balik anda tak buat. Jadi itu macam saya sini, ini adalah sikap kita nak berjaya. Sikap kalau saya tak nak bergantung lama-lama, sebab saya nak berjaya kan. Kalau saya bergantung lama-lama, saya duk harap upline saya tolong lambat kan. Dia bukan boleh jaga kita selama-lamanya, dia banyak lagi nak kerja lain kan, nak bantu tim lain, ahli di bawah dia. Jadi maksudnya situ saya nak berjaya cepat, saya kena buat sendiri. Tapi ikut acuan upline ajar, leader anda ajar. Okey? Jadi itu maknanya bantu dia buat. Bila dah bantu dia buat, nampak dia akan sampai ke tahap yang ketiga. Macam ni kan. Mana biar dia buat. Contohnya bila dia sekolah kan, mula-mula kan, masa darjah 1 tu, ada kerja yang kita tolong buat. Itu tolong basuh kasut dia sebab dia baru darjah 1. Pada masa yang sama kan, betul tak kan? Kita ajar dia basuh kasut dia sendiri. Nampak Basuh kasut sendiri. Lama-lama kita tengok kan, dia dah pandai basuh kasut dia sendiri. Betul tak kan? Kasut sekolah dia sendiri. Nampak Jadi dia boleh buat dah. Jadi maksudnya biarkan dia buat. Kita cuma jadi tukang tegur saja. Kat situ. Kita jadi apa? Jadi tukang tegur. Kat mana kesilapan dia, kekurangan dia, kat situ kita perbaiki. Kat situ. Kan? Kalau kita buatkan dia, manjakan. Ini istilah ialah memanjakan ahli-ahli anak-anak buah kita, anak-anak tim kita. Tak ada dalam perkataan ni, tak ada istilah dalam bisnes, tak ada istilah memanjakan. Ya, sampai satu tahap anda kena buat sendiri. Dan kalau saya memanjakan, maka saya jadi seorang mak atau seorang ayah yang sangat susah. Pasal apa? Semua kerja saya kena buat. Betul tak kan? Macam kalau anda kan, jadi kalau anda mak ayah tak ada, kerja tak berjalan. Betul tak kan? Jadi semua mengharapkan mak dan ayah. Jadi sangat susah. Jadi maknanya perkataan yang ketiga ialah melahirkan ahli-ahli yang berdikari. Okey? Okey. Jadi sekarang ni kita dah masuk situ. Kita dah kan saya pergi kepada strategi malam ni. Okey. Sekarang ni apa yang anda target ialah letak target bahawa anda sendiri nak income 8,000 ke 10,000 sebulan. Catat angka ni target anda. Target dulu. Jangan itu satu. 8,000 ke 10,000 sebulan. Okey, target pendapatan anda. Kemudian anda target untuk naik ambassador, naik rising star dulu. Naik rising star. Okey. Okey, yang belum ni lah. Tapi yang dah naik ni, anda kena duplicate ilmu ni pada jaringan di bawah. Nampak Anda mungkin dah naik dah pada ranking. Tapi sekarang ni ilmu tip yang saya bagi ni supaya anda lahirkan lebih ramai. Kita target ialah pertama kita nak jadi rising star. Pada masa sama kita nak lahirkan ramai rising star di bawah kita. Okey? Jadi targetnya ialah anda letak target anda nak kumpul bersama AG Nutrition, aku nak kumpul income RM80,000. Tulis itu perkataan dia. Tulis perkataan di situ. Dan kalau boleh tulis dekat kertas, tampal dengan marker pen besar-besar. Tulis aku target 80,000 sebulan dalam masa 8 hingga 10 bulan. Dalam perniagaan ini. Bersama AG Nutrition, aku target income 80,000 income terkumpul RM80,000 dalam masa 8 hingga 10 bulan. Tulis itu. Kemudian kertas tu tampal dekat bilik tidur. Pagi-pagi bangun dah tengok dah kertas tu. Nampak macam tu.
Pagi-pagi bangun, tengok kertas tu. Membuatkan dia menjadi satu motivasi, dorongan pada kita. Oh, hari ni aku tak boleh duduk sajalah. Benda tu mengingatkan kita. Kalau kita tak tuliskan, tak ada peringatan buat kita. Setuju ke setuju? Kan? Jadi gitu kan. Jadi paling senang sama lah. Ambil kertas ke apa ke, tulis dekat bilik tidur tu. Kan? Subuh, Zuhur, kan, asar, maghrib, isyak. Jadi kan. Jadi bila masuk waktu tu kita nampak perkataan tu. Itu peringatan kita sama. Okey, jadi dalam hidup ni kita target tulis itu, aku target dalam masa 8 hingga 10 bulan aku mengumpulkan RM80,000. Pendapatan terkumpul RM80,000 dan aku menjadi rising star. Atau betul, aku ingin menjadi seorang rising star dalam masa 8 hingga 10 bulan. Target itu. Full stop. Itu target dulu. Saya nak anda bina target tu dulu. Bina sasaran tu dulu. Okey. Kemudian, kita ambil, katakan kita target dalam masa 9 bulan. Okey. Saya ambil yang tengah. Katakan kita ambil 9 bulan. 9 bulan kita wanita mengandung lah. Kan? Saya ambil 9 bulan ni sempena apa? Seorang wanita yang mengandungkan bayi dalam rahimnya 9 bulan. Keberkatan bagi wanita yang mengandung, hamil 9 bulan. Okey, boleh tak? Senang ingat kan? Mengandung 9 bulan, berjaya pun 9 bulan. Okey. Sekarang ni anda catat kat sini, 80,000 tadi anda bahagi dengan 9. Tolong catat, 80,000 tadi anda bahagi dengan 9. Maknanya kenapa 80,000 bagi 9? Kita nak tengok berapa target income bulanan kita untuk capai 80,000 dalam masa 9 bulan. Tolong catat ya. Tak susah pun kan. Walaupun saya tak berikan, tapi saya suka anda catat. Kalau saya pampang saja pada PowerPoint, saya pampang skrin, anda akan tengok saja. Saya nak anda catat. Bila anda menggerakkan jari anda tu, mana dia dengan ada kemahuan dalaman anda, dia akan menggerakkan kemahuan dalaman anda, gerakkan otak minda anda untuk sasaran ke situ. Jadi ambil 80,000 bahagi dengan 9. Boleh siapa tulis kat sini apa jawapan dia? Saya nak tengok pada chatting, 80,000 bahagi 9, berapa jawapannya supaya anda bantu. Saya ada jawapan, tapi saya nak anda kira. Tolong kira, pakai kalkulator. Pada handphone pun tak apa. Tolong catat pada chatting, ruangan chatting, 80,000 bahagi 9, berapa dapat? Boleh? Tolong. Berapa? Income sebulan? Tolong catat. Bagus ya. Encik Hanif kita. Tahniah, Encik Hanif. Okey. InsyaAllah. Dan tahniah sentiasa istiqamah dengan Edu Nutrition. Okey, Encik Hanif. Okey. Jadi dia punya jumlah ialah cantik. Angka dia ialah 8888. Oh, kan? Jadi kalau orang Cina ni dia suka beli nombor kereta kan, 8888. Bagus ya. Apa ni zakat kita? Okey, 8888. 8,888 sebulan. Okey, nampak masih nampak besar. Okey, masih nampak besar. Ada orang bila tengok angka 8,888 sebulan, boleh ke ni? Dia kata boleh ke ni? Tak. Kita kena bijak, orang kata apa? Menyusun strategi. Kan? Kita kena bijak, membuat kiraan. Ya? Baru kita nampak sebenarnya tak besar. Okey. Dah dapat dah RM8,888 sebulan. Sekarang ini, tolong bantu saya. Kita nak kira berapa income harian kita. Tadi saya dah kata dalam masa 9 bulan target 80,000. Dalam masa sebulan untuk capai 80,000, anda kena kumpul pendapatan bulanan RM8,888. Okey, sebulan. Baru anda boleh collect 80,000 dalam masa 9 bulan. Okey, sekarang kita nak kira pendapatan harian kita. Ya, okey. Bagi yang dah ada, maknanya PV terkumpul, ya, mungkin sebelah kanan atau kiri, kan, yang dah ada PV terkumpul dah, dia sangat beruntung, maka dia boleh kira daripada baki saja yang perlu dia. Contohnya income terkumpul dia dah 40,000. Maka dia kena target 40,000 itu hanya dalam masa 4 ke 5 bulan atau di bawah 6 bulan. Takkanlah anda nak target 9 bulan juga. Contohnya lah, kalau ibu yang sedang mengandung 5 bulan, berapa lagi target dia untuk lahirkan anak?
Kalau ibu yang dah mengandung 5 bulan, target dia adalah lagi 4 bulan lah. Takkanlah ibu yang mengandung 5 bulan pun target dia 9 bulan. Itu pun 3 gajah namanya. Kan? Jadi begitu. Jadi maknanya dia kena tengoklah berapa dah pencapaian income dia. Ya, strategi. Yang saya bagi ialah ini adalah strategi untuk anda tunjuk kepada orang baru yang baru sign up dengan anda, ya. Tapi untuk anda yang dah sendiri, yang anda nak pergi tu, anda kena kira dah berapa dah timbunan income anda, ya. Kalau tak tahu, rujuk pada upline anda, tengok balik berapa timbunan income anda bergerak di situ. Dan target bulanan tu akan mana lebih tak payah sampai 9 bulan. 4 5 bulan atau dah masa 6 bulan dah boleh sampai dah. Okey? Okey, jadi sekarang ni 8,888 bahagi dengan 30 hari. Tolong bantu saya untuk dapat jawapannya. Nak tengok income harian. Okey, terima kasih Ustaz Rashidi, RM296. Tengok jadi bermakna target anda ialah nak dapat RM296 sehari. Nampak Jadi di sini anda tulis dekat anda punya kertas 80,000 9 bulan. 8,888 sebulan. RM296 sehari. Tulis tanpa dekat bilik tidur. Tanpa dekat. Ini benda yang saya buat. Ya, benda yang saya buat. Ya, saya bekerja macam ni. Kalau anda nak berjaya macam mentor anda, macam leader-leader anda kena ikut saja duplikasi, ya. Ini yang saya buat, ya. Contoh dalam perniagaan yang usahakan, saya letak target saya dan saya bagi nampak. Target tu saya kena bagi nampak. Jangan kita simpan dalam diary kita, dalam handphone kita, letak di tempat yang kita hari-hari, pagi-pagi dah nampak. Bilik tidur lah. Sebab bilik tidur ni dia boleh membuatkan kita malas. Betul tak kan? Kita asyik nak tidur je kan? Jadi katakan bilik tidur tu tukar pada bilik bangkit. Kan? Kalau bilik tidur je kan? Okey? Jadi maknanya kena bangkit, ya. Tulis perkataan besar tu bangkit. Bangkit tu maknanya tak boleh duduk kan? Kita kena gerak lah. Kita kena gerak bangkit. Lepas tu tulis 80,000 dalam 9 bulan. 8,888 dalam sebulan income aku. Kemudian apa lagi? RM296 sehari. Nampak? Kena target macam tu, ya. Sebab hanya orang yang bekerja merealisasi target ni dia berjaya, ya. Dia akan buat, ya. Okey, kemudian RM296 sehari. Okey, barulah kita tengok. Okey, 296, kita tengok basic dulu. Package yang paling rendah. Maknanya ini kita target 296, package yang paling rendah ialah basic. Berarti kan anda letak target paling kurang 3 basic sehari. Paling kurang. Itu saya bagi anda dulu paling kurang 3 basic satu hari. Tulis situ okey. Jadi paling kurang 3 basic. Bermakna kan, maknanya target anda jumpa beberapa orang, target untuk dapat penajaan. Makna kita kena sampai tahap tidak berlaku penajaan yang gagal. Nampak Tidak berlaku Itu dipanggil apa? Zero defect istilah itu kan. Maknanya sponsoring. Maknanya tidak berlaku penajaan yang gagal. Tolong tulis pada kertas anda. Tidak berlaku penajaan yang gagal. Perkataan dia, ya. Okey, faham ya? Ya, 315 sehari. Betul? Bila anda letak target itu, anda telah melepasi 296. Nampak 296. Ya. Okey, kenapa saya letak target tu? Saya letak 296, kemudian anda dapat 315. Sebab ada mungkin hari-hari yang anda dalam masa 30 hari itu mungkin anda rehat 2-3 hari tak menaja. Betul tak kan? Tapi anda masih memenuhi syarat atau target RM296 sehari ataupun mencapai RM8,888 sebulan, ya. Kalau 315 anda kalikan, ya, 315 anda kalikan dengan 30 hari, 315 kali 30 hari, anda akan dapat RM9,450 sebulan. Nampak Tapi kalau masuk situ, ya, tapi kalau anda rest dalam masa 1-2 hari dan sebagainya, anda masih mampu capai 8,888. Ini ialah target minima. Itu saya beritahu 8,888 bukan target maksima. 8,888 ialah target minima dengan menaja 3 basic. Okey. Jadi di sini, okey. Saya sebutkan. Jadi seterusnya
Ya. Adakah anda perlu menaja 3 hari setiap hari selama 9 bulan? Soalan dia. Anda akan bertanya saya macam ni kan? Saya nak kena menaja orang ke 1 hari 3 hari selama 9 bulan? Jawapan saya tidak. Jawapan saya apa? Tidak. Jadi apa yang perlu buat? Yang anda perlu buat ialah duplikasi. Nampak ya? Sebab tu yang saya tepukan perkataan awal tu. Yang perlu anda buat ialah duplikasi. Jadi berapa lama saya perlu menaja? Okey, ya. Okey. Penajaan adalah proses, ingat tulis Penajaan ialah proses yang berlaku berterusan. Tulis ya. Penajaan ialah proses yang berlaku berterusan. Tetapi apa? Okey. Yang menggerakkan income anda ialah tim anda. Pegang ni tulis ya. Yang menggerakkan income anda ialah tim anda. Itu yang dipanggil duplikasi. Yang menaikkan income anda bukan anda seorang. Yang menaikkan income anda ialah apa dia? Tim anda. Faham ya? Jadi, okey. Kalau anda smart, kalau anda seorang yang smart, anda hanya perlu lakukan untuk dapat 8,888 ni hanya dalam masa sebulan aktiviti anda. Itu maknanya anda target apa? 1 hari 3 basic. 1 hari 3 basic. Sebenarnya kalau anda smart, anda hanya perlu lakukan hanya dalam masa sebulan. Kerana bulan kedua anda telah melakukan duplikasi, iaitu anda bulan pertama anda lebih target kepada bonus sponsor. Nampak Bulan pertama anda lebih target kepada bonus sponsor dan juga bonus sponsor lebih besar daripada bonus pairing. Nampak Ni saya tekankan. Bonus sponsor lebih besar daripada bonus pairing. Tetapi apabila anda lakukan duplikasi, bonus pairing akan lebih besar daripada bonus sponsor. Nampak Mana ataupun percentage income anda bukan datang daripada penajaan, tapi percentage yang besar tu datang daripada duplikasi. Itu saya sebut, kalau anda smart, anda dah mula turun ke bawah. Turun padang. Tulis perkataan ni, turun padang. Itu turun padang bergerak bersama jaringan anda. Jaringan yang sudah anda set target dia. Ada orang kata, jaringan saya tak nak buat. Memang jaringan anda tak akan buat kalau tidak ada target. Minta maaf cakap. Kalau tak ada target, pasti dia tak akan buat. Nampak Kalau anda, contohnya, sebut, saya nak bagi dapat pendapatan tak kurang daripada 5,000 sebulan. Nampak Contoh bulan ni. Saya nak bagi dapat tak kurang 5,000 sebulan. Maka, kita dah set target untuk dia. Jadi, apa yang perlu dia buat? Begini. Jadi, sekarang ni apa yang perlu buat ialah bawa saya perkenalkan kepada prospek anda. Nampak perkataan dia. Bawa saya, maknanya tolong menaja untuk dia. Anda mula follow ahli di bawah anda untuk pergi buat penajaan. Itu boleh berlaku pada bulan kedua. Tapi personal sponsoring tak boleh tinggal. Nampak Tu gerak betul. Personal sponsoring tak boleh tinggal. Maksudnya, dalam anda membantu jaringan anda membuat penajaan, anda masih perlu untuk membuat penajaan peribadi. Gitu. Jadi kalau jaringan anda tu dah betul-betul hidup, dah betul-betul hidup dan anda hanya perlu follow, itu tak ada masalah. Tapi kadang-kadang di peringkat awal ini jaringan anda tu masih kurang tak ramai. Jadi masa anda masih banyak yang terluang. Nampak Masa anda masih banyak yang terluang, masa yang terluang itulah anda guna untuk personal sponsoring anda. Anda luangkan masa untuk ahli di bawah anda pergi menaja. Pada masa yang sama, masa yang terluang anda gunakan untuk nak membuat penaja peribadi, kerana rugi tak buat penaja peribadi kerana anda terlepas bonus sponsor yang besar.
Nampak jadi itu yang kita kena tekankan. Alright? Dah jelas kan? Okey. Cuba anda tengok berapa target anda akan tanya ni ataupun anda akan tanya, kalau saya nak buat duplikasi, nak bantu jaringan buat pengajian, berapa agak-agaknya? Okey tadi saya dah bagi berapa tadi? Target satu hari 3 apa? 3 basic. Saya terlepas satu, iaitu target kalau 3 basic ni, target kalau premium, target satu hari satu premium, lebih mudah. Ya, satu hari berapa? Satu premium. Okey. Maknanya target minima ni, minima. Rezeki anda ialah, maksudnya, dan saya sangat menggalakkan anda meletakkan target untuk elit. Kalau target untuk elit, anda letak dalam masa 7 hari, aku mesti dapat paling kurang satu elit. Tulis kat situ, tulis kat anda. Maknanya dalam masa 7 hari, aku mesti dapat satu elit. Okey, nampak 7 hari. Jadi semuanya itu akan membantu mengukuhkan income anda. Mana satu hari 3 basic, okey, ataupun satu hari satu premium. Sebab satu premium akan bersamaan dengan 4 basic. Ya. Anda dapat satu premium bersamaan, bermaksud anda telah dapat 4 basic hari itu tau. Nampak rezeki anda. Ya, anda jumpa pagi-pagi itu tiba-tiba dia masuk premium. Kira anda dah lepas target 3 basic. Nampak anda dah lepas target 3 basic. Okey. Dapat berapa? RM360 bonus sponsor. Nampak tak? Kalau anda ada pairing, dapat 180. Bermakna kalau anda pairing, anda dapat RM540. Kalau ada pair, kalau ada pair, anda dapat RM540 hari itu. Kalau ada pairing sebelah. Okey? Jadi bermakna satu premium bersamaan dengan berapa basic? 4 basic. Satu premium bersamaan dengan 4 basic. Kalau anda seminggu, dalam seminggu, anda dapat satu elite, satu minggu anda dapat satu elite bersamaan dengan 12 basic. Satu elite bersamaan dengan 12 basic. Ya, 12 pair. Okey? Sedangkan, kalau anda tengok, saya kata satu hari 3 elite, 3 basic, bermakna seminggu anda kena ada 27 basic. Nampak seminggu anda kena ada 27 basic. Bukan 21, minta maaf. Betul 3 kali 7 21, minta maaf. Maknanya seminggu anda kena ada 21 basic kalau satu hari 3 basic. Tapi kalau anda dapat seminggu satu elite, bermakna sudah ada 12. Nampak 12 apa? Basic. Anda hanya perlukan berapa? 9 saja. Betul tak kan? Kalau anda dapat sponsor satu elite seminggu, dalam minggu tu anda hanya perlu 9 basic saja untuk melengkapkan target anda. Nampak ini adalah game dia. Game dia, ya, saya nak sebutkan. Ataupun kalau anda dapat premium saja, okey, premium saja, anda dah dapat 360. Nampak jadi dia dah melepasi target RM296, tak termasuk pairing. Nampak 296. Bermakna kan tak banyak lah. Ya, maksudnya kalau seminggu tu ada dalam 3 premium tu, dah cantik dah. Ya, tu saya kata yang penting keluar. Benda ni adalah target yang paling rendah, ya. Okey. Sekarang ni ialah saya pergi balik pada soalan, iaitu kalau saya turun menaja, saya tak menaja lagi, soal macam ni Kalau saya ni tak sponsor orang lagi, saya nak pendapatan RM296 atau RM315 sehari. Berapa basic yang saya perlu lahirkan kiri kanan? Kiri kanan. Okey. Macam ni. Letak target sini. Okey. Kalau anda tidak melakukan sponsoring, tidak melakukan penajaan, anda akan buat kerja servis. Turun padang. Bantu penajaan. Dan keduanya ialah anda telah pupuk dia jadi leader. Supaya dia boleh sponsor sendiri. Nampak Ada jaringan, ada leader. Dia dah bertaraf leader. Dia boleh buat kerja sponsor sendiri. Nampak Ada dua maksud sini. Satu, anda bantu menaja. Yang keduanya ialah dia telah menjadi leader dan dia boleh menaja sendiri. Nampak
dia akan menyumbang kepada bonus pairing anda. Dia akan menyumbang kepada bonus pairing anda, iaitu dua kelompok. Kelompok yang anda tolong bantu dia menaja dan satu lagi kelompok yang dah boleh menaja sendiri. Mana dua sumber pendapatan anda datang daripada dua kelompok ini. Kelompok yang anda bantu dan kelompok yang B yang ketiga. Ya. Yang tadi kelompok kedua, itu bantu dia buat. Bantu dia buat. Yang kelompok ketiga ialah biar dia buat. Dia buat sendiri dah. Okey? Jadi berapa orang basic? Minimum 7 hingga 10. Maknanya 7 hingga 10 di kaki kiri, 7 hingga 10 di kaki kanan. Nampak Ini saya dah bantu dah anda untuk bantu anda macam mana nak menghidupkan jaringan. Anda kena cek dekat situ. Kan, kalau anda nampak ada kelemahan ataupun kena itu, kat situlah anda kena pertingkatkan gerak kerja anda. Kena lebih laju, kena agresif. Lebih agresif dalam perniagaan ini. Perkataan apa dia? Lebih agresif. Anda kena lebih agresif, lebih giat, lebih sungguh-sungguh Okey, jadi mari sini. Okey. Target anda untuk pergi kepada 80,000 dalam masa 9 bulan. Kalau aku servis grup, aku taja, mesti aku di sebelah kanan ada 7 hingga 10 basic. Sebelah kiri pun 7 hingga 10 basic. Nampak Situ. Jadi, cuba lihat. Tapi ingat anda mesti duduk di elite. Saya tak mau kira kalau anda duduk di basic. Anda mesti duduk di elite. Baru jadi Jadi, anda kalau 7 pair, mana 7 basic kiri, 7 basic kanan, bermakna anda dapat 7 pair dipanggil. 7 basic yang lahir sebelah kiri, 7 basic yang lahir di sebelah kanan, anda dapat berapa pair? 7 pair. Sebagai elite, anda dapat RM45 satu pair. Ni ilmu saya bagi, info saya bagi. Sebagai elite, okey. Anda dapat berapa? Sebagai elite, anda dapat berapa? Satu pair RM45 sehingga 12 pair. Sehingga 12 pair. Jadi bermakna kalau anda dapat 7 pair, 7 basic di kiri, 7 basic di kanan, anda dapat 7 kali 45, anda akan satu hari anda akan dapat RM315 satu hari. Tolong tulis. Anda akan dapat berapa? Kalau anda lahirkan 7 basic di kiri, 7 basic di kanan, anda dapat RM315 sehari. Bermakna, kalau bulan kedua, anda lebih fokus kepada duplikasi, maknanya buat kerja-kerja duplikasi dan servis, sebulan, dengan ada 7 basic kiri, 7 basic kanan, sebulan anda dapat RM9,450. Berapa? Kalau anda memastikan grup kiri tiap-tiap hari muncul 10 basic di kiri, 10 basic di kanan, okey, maka anda mendapat income bulanan RM9,450. Saya cuma nak cakap begini, sekiranya muncul 10 basic, 5 basic kiri, 5 basic kanan, separuh saja, anda dah dapat lebih daripada RM4,200 sebulan. Nampak itu yang kata nampak dengan hanya separuh saja jadi, anda masih boleh capai pendapatan yang besar. Lebih daripada RM4,200 sebulan. Tapi kalau anda pastikan 7 saja. Ini bukan tadi bukan saya kata bukan kalau 5 lagi lebih dari itulah. Baik, ini 7 Maknanya apa? 7 pun anda dapat 7 basic di kiri, 7 basic di kanan, anda dapat berapa? RM315 sehari. Mana bonus pairing anda dengan servis group, income harian anda ialah RM315 dengan menjaga grup kiri dan kanan, dan juga mereka yang telah pun berdikari juga menyumbang RM315 sehari, bermakna sebulan anda boleh dapat RM9,450. Nampak? Jadi kesimpulannya begini, iaitu saya simpulkan balik. Pertama, target income ialah 80,000, nak jadi rising star dengan income terkumpul 80,000 dalam masa 9 bulan sesuai dengan kandungan
anak maknanya dalam kandungan seorang ibu 9 bulan. Target begitu ya. Okey, kemudian income dengan 80,000 dalam masa 9 bulan terkumpul ya, accumulationnya. Kemudian anda target RM8,888 sebulan. Okey. Dan income harian anda yang anda target ialah RM296 sehari. Nampak ya? Jadi untuk dapat RM296 sehari, anda kena menaja 3 orang basic setiap hari. Nampak ini panduan saya dah ulang balik. Okey, kena menaja 3 orang basic sehari. Tapi sekiranya anda melakukan duplikasi, ya, anda hanya perlu ya melahirkan 7 basic di kiri, 7 basic di kanan. Ya. Kalau anda lahirkan 1 premium di kiri, 1 premium di kanan setiap hari, anda akan dapat RM540 sehari. Tolong tulis sebagai tip tambahan. Kalau anda melahirkan 1 premium di kiri, 1 premium di kanan, 1 hari, ya, maknanya anda turun servis grup dan dia daftar premium. Prospek anda atau prospek dia daftar premium. 1 kiri, 1 kanan. Anda sebagai leader ni kena closing package yang tertinggi, ya. Target package yang tertinggi, ya. Tapi kalau dapat premium pun anda telah dapat, ya. Contohnya di sebelah kiri dan kanan dua-dua, 1 premium, 1 premium kiri, 1 premium kanan, anda dapat RM540 sehari. Cuba bayangkan. Kalau RM540 sehari, ya. Ini dan juga pairing saja tu, bukan bonus sponsor, ya. Tapi kalau anda sponsor memang dapat, kalau anda sponsor memang dapat 540. Tapi minta maaf, pairing 180. Saya betulkan, ya. Pairing 180, ya. Kalau pairing tu maksudnya kalau anda tidak menaja, anda bantu, ya. Okey. Lahirkan 1 premium kiri, 1 premium kanan, anda dah dapat berapa? RM180 sehari, ya. Dengan membantu melahirkan 2 premium sehari. Grup kanan, grup kiri. Betul kan? Alright. Sebab 45 kali 1 pair itu 45 kali 4. Betul. Bonus penajaan ialah RM90, kali apa? Okey. Tu RM90. Kalau kita tengok, kalau 1 premium kiri, 1 premium kanan, dah dapat berapa? 300. Itu besar lah tu. Minta maaf cakap, dia besar tu. Minta maaf, kita tengok cek balik, Kalau kita menaja lah, ya. Kalau kita menaja 1 premium 360. Kalau 2 premium dah 720. Nampak, 2 premium dah 720. Pairing 180. Jadi berapa? 900. Maknanya kalau anda menaja 1 hari 2 premium, anda menaja direct, anda yang taja 1 hari anda dapat RM900. 1 kiri, 1 kanan. 1 sebelah kiri, 1 sebelah kanan. 2 premium 1 hari, anda dapat RM900 1 hari. Bermakna kalau RM900 sehari, anda boleh dapat sebulan RM27,000 lah. Okey, tapi kalau anda bantu jaringan anda menaja, anda dapat pairing 180. Bonus penajaan, jaringan anda yang dapat. 360 dapat ke jaringan anda. Pairing tu 180 dapat kepada anda. Okey, clear, benda tu, Okey. Alright, betul. Servis downline RM180 pairing. Menaja direct RM900, ya. Kalau anda menaja direct 2 orang premium, anda dapat RM900. Kalau anda tolong menaja untuk jaringan, buat kerja, anda tolong servis jaringan, anda dapat untuk 2 premium tadi, anda dapat RM180, ya, bagi 2, bagi 1. Tapi kecuali kalau anda dah ada grup sebelah, anda dah ada grup PV atau PV terkumpul, katakan sama ada di sebelah kaki anda dah ada pairing terkumpul, memang lebih besar lah. Memang lebih besar, kan? Income anda lebih besar sebab dah ada pairing terkumpul. Ini saya cerita kalau kedua-duanya seimbang, ya, tak ada pairing terkumpul sebelah. Biasanya setiap ahli ni, kalau dia ada upline di atas, dia akan ada pairing terkumpul biasanya, ya. Sebab ni datang daripada atas yang tolong placement ahli di bawah anda akan dapat pairing terkumpul, ya. Alright.